Selamat datang ke Teroka Tech. Episod ke-17 ini menutup tirai musim kedua dengan penampilan para tetamu dari Kolej Pengajian Kejuruteraan Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam yang akan perkenalkan penggunaan teknologi Internet of Things IoT dalam industri aquaculture. Bersama saya, hos anda Sharon Wee, semuanya dalam Teroka Tech. Kita mulakan dengan dua perkongsian menarik. Pertanian menegak ialah amalan menanam tanaman dalam lapisan yang disusun secara menegak dalam persekitaran terkawal dengan penggunaan teknologi yang bertujuan untuk mengoptimumkan pertumbuhan dan teknik pertanian tanpa tanah hidroponik. Sistem yang dibangunkan dapat mengawal cahaya LED, kesesuaian air serta data penting bagi memastikan tanaman sentiasa segar. Kaedah ini amat efisien tanpa perlu ruang luas, elak dari cuaca tidak menentu serta mendapat hasil tanaman sepanjang tahun. Dan seterusnya, teknologi juga diterapkan dalam penternakan hidupan air aquaculture. Salah satu invensi baru ialah Aquabite, sebuah sistem kamera berteknologi tinggi yang boleh memberi maklumat seperti kuantiti dan saiz ikan dalam kolam termasuk makanan yang dihabiskan oleh ternakan. Juga untuk mengawal kutu laut yang menyerang ikan dan boleh membantutkan pembesaran ikan. Dengan adanya sistem ini, penternak juga dapat mengawal pemberian makanan ikan supaya mengurangkan kos. Pada masa yang sama, memastikan ikan membesar pada tahap terbaik untuk jualan. Dan baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita selami dengan lebih dekat tentang teknologi aquaculture. Jom, kita teroka. Sekarang saya pun dengan lebih jelas sikitlah tentang aquaculture ni. Jadi untuk UiTM, dengan kata ada projek untuk mengembangkan aquaculture ni. Okey, terima kasih. Sebenarnya kita dalam sistem IoT ataupun pembangunan ni, kita sudah bermula mungkin sejak 2019. Maksudnya kita buat secara detail, kita buat study, kemudian kita buat prototype. So daripada situ kita ketengahkan daripada prototype itu kita bawa ke exhibition. So daripada situlah orang mengenal kita dan bila kita dapat satu pilot site, maksudnya kita cuba kita punya prototype ini dekat satu tempat di Lumut, kita dapat buat satu uji kaji yang lebih terperinci. Dan daripada hasil uji kaji ini kita buat pembaharuan dan juga kita katakan sebagai peningkatan kualiti. Dan daripada peningkatan kualiti ini barulah kita keluarkan satu produk yang dinamakan sebagai pada awalnya kita namakan dia sebagai Smart Aquaculture Monitoring System. So monitoring itu adalah sebenarnya untuk pengawasan kepada parameter ataupun kualiti air yang tadi ada 9. Ya, begitu. Jadi setakat ini projek apa jenis penternakan hidupan air itu? Untuk peringkat awal apa yang kita buat adalah untuk memantau kualiti air bagi penetasan udang galah. Dia ada dua proses yang penting. Proses yang pertama adalah dipanggil penetasan. Jadi kita kena dapatkan induk dia lah. Induk ni biasanya good quality lah, ada telur banyak. Kemudian daripada induk ni dia akan letak dalam satu kolam. Okay? So bila letak dalam satu kolam ni dia menetas. So biasanya satu induk akan mengeluarkan lebih kurang 30,000 anak. Ataupun larvae lah, kita panggil larva. Banyak, yeah. Betul. So daripada hari pertama sehingga contohnya hari kelima, dia dah masuk stage yang pertama. Kemudian stage kedua sampailah tempoh matang dia iaitu 45 hari. Kesemuanya ada 12 stage. So 12 peringkat. So kita kena pantau perubahan dia. Dia akan berlaku evolution. Evolution pertama apa dia? Mungkin kepala dia menonjol sedikit. Masa permulaan dia
dia berenang, cara dia berenang, kemudian cara dia makan, semua itu kita boleh pantau dengan menggunakan peranti penderiaan yang ada dekat sini lah. So yang ini sebenarnya dikenali sebagai dissolved oxygen. Kadar oksigen level di dalam air. So kalau oksigen tidak mencukupi, ini akan menyebabkan anak-anak udang ini akan lemas lah. So ini kita kena jaga. So macam mana kita nak jaga pengudaraan ataupun oksigen ni, kita ada satu device atau satu peranti yang mana akan memasukkan oksigen di dalam tangki. Jadi banyak prosesnya doktor. Prosesnya sangat banyak. 12. Ada 12 peringkat yang perlu kita jagalah. Jadi saya ingin tahu juga apa alat ini? Okey, yang ini dikenali sebagai meter kekeruhan air lah. So meter kekeruhan air ni kita panggil dalam bahasa Inggerisnya turbidity. So kekeruhan ini biasanya disebabkan oleh sisa-sisa makanan. So kalau kita tak kawal kadar pemakanan diberikan kepada udang, air akan menjadi keruh dan ini akan membuatkan dia punya survival rate juga terganggu lah. Yang ini pula dikenali sebagai ammonia sensor. So ammonia sensor ni biasanya kita gunakan untuk menilai sejauh mana konsentrasi amonia dalam kolam, sebab bila amonia tinggi biasanya dia punya oksigen level akan menjadi rendah dan ini akan menyebabkan udang itu akan matilah, kebanyakan udang akan mati. Yang ini peranti hardware yang ada dekat sini adalah kita punya peralatan lah. So ini adalah nama baru bagi kita punya produk, iaitu NextFlex. So ini adalah untuk receive semua data-data daripada sensor. Kemudian data-data ini kita boleh receive secara remotely. Ini bermakna yang dipegang Sharon ini adalah kita punya device yang kita panggil dia sebagai transmitter. So transmitter ni apa dia buat? Dia dapatkan data semua daripada sensor ini, okey. Kemudian dia proses dan dia hantar data ini kepada receiver, main receiver, dan yang ini akan communicate dengan cloud lah. So bila dia pergi ke cloud, kita akan gunakan satu analysis tool untuk create satu display dashboard lah. Bagaimana dengan proses untuk membina, develop alat-alat sebegini untuk setup? Adakah pelajar-pelajar maupun profesor yang bekerjasama untuk memastikan setup tu berjalan dengan lancar? Okey, pada peringkat awal kita menggunakan kita panggil sebagai hobby grade lah. Hobby grade ni maksudnya peranti yang agak murah dan lebih kepada proof of concept. So bila proof of concept sudah berjaya, baru kita pergi ke peringkat yang lebih tinggi, dan kita juga dapat sambutan daripada industri yang mana kita ada buat collaboration dengan satu company, dan company ini menaja kita punya R&D. So daripada hobby grade kita pergi kepada industrial grade. Wow, memang detail lah explanation daripada Dr. Hanif tentang penggunaan IoT dalam aquaculture ni. Kita nak tahu seterusnya tentang banyak lagi. Jadi ada seorang lagi tetamu yang akan join kita selepas ini. Kini pula segmen ketiga ingin tahu apakah kelebihan, cabaran dan visi seterusnya untuk aquaculture ni. Bersama kami juga selain daripada Dr. Hanif ialah Profesor Madya, TS Dr. Zulkifli Mohamad. Terima kasih kerana bersama kami. Kita ingin tahulah kelebihan penggunaan IoT dalam aquaculture. Terima kasih Sharon. Sebenarnya kelebihan IoT di dalam aquaculture ni adalah untuk memudahkan kita lah memantau parameter air, kualiti air, keperluan-keperluan yang perlu kita lihat, sama ada dia punya data-datanya tepat ataupun data-datanya kurang, ataupun perlu tak kita melakukan kawalan terhadap sistem tersebut. Dan juga kedua adalah sistem ini memudahkan kita untuk membuat data analisa.
So analisa data ni kita boleh lakukan contohnya di hujung secara harian, bulanan dan juga secara tahunan. So jadi dari sini kita dapat data-data ni sepanjang musim. Kedua adalah untuk warning. Warning ni adalah penggera lah. So maknanya katalah ada data-data yang abnormal. Abnormal ni adalah luar kawalan kita. Kita dapat tahu dalam masa dengan kadar segeralah dekat kita punya peranti pintar seperti seperti telefon kita ataupun di laptop ataupun di PC kita. So dari itu kita dapat melakukan proses seterusnya lah. Untuk Dr. Hanif, bila sebagai ketua projek, bila turun padang tu, apa komen-komen penternak ke atas IoT ni? Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Basically bila kita pergi ke site, para pengusaha lah basically dia agak susah juga pada peringkat awal untuk mengadaptasi sistem IoT ni, sebab kalau dulu dia menggunakan kaedah yang tradisional, jadi dia kena observe lah kan. So kena observe, contohnya dalam tempoh setengah jam kena tengok quality air bagaimana. Biasanya dia menggunakan experience dia ataupun pengalaman dia, bagaimana dia guna, contohnya dia celup jari dia kan. So bila dia celup jari, okey dia tahu ini temperature dia berapa, suhu dia berapa. So kali ni bila dia menggunakan sistem yang lebih canggih lah kita kata, dia boleh menggunakan phone dia untuk memerhatikan data. Oleh kerana kita dah buat projek ini untuk satu tempoh yang lama, jadi kita ada garis panduan. Jadi memudahkan penternak ataupun pengusaha aquaculture ini untuk mengadaptasi ataupun menggunakan kita punya produk dengan baik. Pengalaman memang betul, tapi dengan ada data seperti yang Dr. Zul kata tadi, saya rasa lebih tepat lah. Sebab saya rasa penternak pun nak keluar daripada level ke peringkat antarabangsa juga. Tapi secara realiti banyak cabaran, saya percaya ya. Apa antara cabarannya, Dr. Zul? Cabaran bagi peternak atau petani ataupun pengguna adalah kos lah. Kos sistem ni bukannya satu yang murah dan tak terlalu mahal, dan diduduk di antara. So jadi untuk invest atau untuk melaburkan wang yang banyak untuk sistem, kita perlu banyak melakukan awareness program macam ni lah. Ini antara program-program yang bagus untuk kita tunjukkan ataupun kita war-warkan kepada semua masyarakat. Kedua adalah capaian internet lah. Betul. Capaian internet ni di kampung-kampung, di kawasan-kawasan tepi-tepi sungai, itu merupakan cabaran paling utama lah. Kalau kita tengokkan solution ini adalah Internet of Things. So dia punya perkataan pertama dia adalah internet. So, jadi internet perlu ada di kawasan tersebut. Disebabkan tanpa internet ni susahlah kita nak jadikan dia IoT sistem dan lain-lain. Untuk Dr. Hanif pula, ada tak macam pengusaha ke apa datang kata macam mana nak guna ni, macam mana nak kawal air dan sebagainya? Memang pada peringkat awal, bila kita sebenarnya ada dua fasa. Fasa pertama apa yang kita buat lebih kepada pengawasan kepada kualiti air, yang mana ada 9 parameter yang utama lah, termasuklah alkalinya, amonianya, kemudian kekeruhan airnya, suhunya, nitrat. So ini semua kita kena bagi kefahaman dulu, sebab secara umumnya mereka memahami air keruh. Sebab apa air keruh dia tak tahu. So kita bagi tahu, okey, ini adalah sensor untuk menguji kekeruhan air. Contohnya ada yang dekat sini. Ini adalah untuk menguji kekeruhan air. Daripada kekeruhan air ini, apakah reflection yang boleh dibuat? Ini bermakna kekeruhan ini datang daripada sisa-sisa yang dibuang oleh ternakan itu. Jadi para pengusaha perlu buat reflection bagaimana mengawal kekeruhan ini. Barulah dia boleh mengawal ataupun boleh mempertingkatkan dia punya survival. Begitu. Pada peringkat awal memang kita kena bagi guide satu persatu. Itu adalah antara cabaran yang besar jugalah kami pada peringkat awal. Untuk peringkat yang seterusnya ni, kita akan sebenarnya kita dalam proses mengadaptasi control system lah, sistem kawalan. Maksudnya sekarang kalau dulu kita ada monitoring,
kita ada pengawasan. So pengawasan tu tindakannya diambil oleh para pengusaha. So sekarang ni kita gunakan sistem yang base kepada mechatronic system ini untuk mengawal apakah parameter yang menjadi satu keperluan. Okey, yang ini kena tukar air, so kita tukar air. So yang ini suhu dia rendah, kita boleh tinggikan suhu menggunakan pemanas dan sebagainya. At least penternak ataupun pengusaha tahulah apa yang perlu dibuat, apa yang perlu dikawal. Yang kita juga ada seorang peminat terokata ingin bertanya tentang aquaculture. Terutama tentang dari segi persekitaran dan macam mana nak menjaga orang kata udang galah tu sendiri ya. Jadi ini adalah soalan dari peminat terokatan. Adakah dengan menggunakan kaedah IoT, penternak dapat mengurangkan kadar pencemaran dan kadar kematian ternakan? Sekian, terima kasih. Sebenarnya bila kita faham tentang penjagaan udang ini secara tradisional, kita boleh buat reflection tersebut kepada sistem IoT. Ini bermakna pencemaran dan juga persoalannya adalah tentang pencemaran. Pencemaran dalam konteks penjagaan kolam sudah pastilah boleh kita kawal sebab kita ada sensor yang tertentu khusus untuk menilai dan juga membuat pengawasan tentang pencemaran. Jadinya tindakan pengusaha ataupun penternak adalah untuk mengawal pencemaran tu dengan cara menggunakan data yang datang daripada sensor lah. Bagaimana pula dengan kadar kematian? So bila kita menggunakan sensor-sensor ataupun penderiaan yang khusus yang cukup dan dibantu pula dengan pengusaha yang mengambil tindakan bila ada keperluan, contohnya untuk menukar air, kemudian untuk memberi makan, kemudian untuk membersihkan kolam, sudah pastilah kadar kematian akan berkurangan dan ini akan meningkatkan produktiviti kepada pengusaha tersebut, ya. Pengajian kejuruteraan UiTM telah pun menerajui konsep aquaculture menggunakan IoT. Jadi apa misi seterusnya? Okey, terima kasih Sharon. Ini adalah satu yang kami impikanlah bersama industri. Kita hendak apa juga kajian yang kita lakukan di Makmal dan juga bersama pelajar, bersama industri. Kalau nak ikutkan projek ni adalah projek bersama industri. Kita punya rakan industri. So jadi kita dah bergerak ke luar. So jadi kita nak sebenarnya lebih ramai lagi pengguna-pengguna boleh menggunakan teknologi-teknologi sebeginilah jika semua dia punya penyelidikan, dia punya R&D berada di dalam negara. So jadi dengan ada penyelidikan ni semua, kita harap kita dapat menurunkan kos sistem ni. So jadi supaya dia boleh digunakan oleh ramai pihak lagi lah. Tak adalah digunakan oleh pihak kerajaan saja. So jadi kita nak biarlah ada petani-petani petani-petani muda lah sekarang ni. Kita nak ada ramai petani muda ataupun peternak-peternak yang muda ni boleh menggunakan teknologi dan faham dengan teknologi dan dia hendak menggunakan teknologi dalam pengusahaan dia orang lah di tempat dia masing-masing. Dan untuk Dr. Hanif lah. Okey, suka untuk saya tambahkan di sini, kami khususnya di CIC ini banyak buat pembangunan, pembangunan produk yang mana menepati roadmap Industri 4.0 Malaysia lah. So seperti yang Prof Zul sebutkan tadi, kita harapkan produk-produk kita ini dapat diguna pakai dan of course kita mengharapkan student kita lah yang akan ambil bahagian selepas ini. Daripada kami start buat R&D, kami buat exposure ataupun pendedahan kepada para student, para pelajar supaya mereka ini akan menjadi kita katakan istilah dia developer. Sebab kita tahu bahawa Malaysia ni adalah satu negara yang mana kategori dia adalah end user. So bila end user, kita terpaksa bergantung kepada
kepada negara-negara luar yang mana produk-produk dia dah establish. So bila ada produk seperti ini, of course kita akan lebih ke depan. Maksudnya selepas ini kita harapkan para pelajar kita boleh terus membuat eksplorasi dan juga membuat pembangunan supaya boleh dimanfaatkan kepada komuniti, seterusnya memberi kepada sumbangan kepada ekonomi growth lah, ataupun secara umumnya kita boleh jadi satu negara yang memberi impak juga dalam teknologi IoT. Begitu. Saya sungguh banggalah, gembira dengan Dr. Zul, Dr. Hanif dan pasukan dan para pelajar di UiTM ni yang menjadi developer dalam IoT aquaculture ni. Jadi kita harapkan pengusaha penternak akan embrace lah menggunakan teknologi untuk berkembang pada masa akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Terokatek dibawakan oleh Mari amat bangga dapat berkongsi teknologi menarik dan bakat tempatan dari segenap industri, antaranya di episod pertama Ruslan Tamseh, pereka sistem audio creator termasuk McLaren, aplikasi kesihatan BookDog oleh Datuk Chevy Bay, kereta elektrik EV Innovations, para pelajar membangunkan model kereta F1. Dalam episod ke-12 pula, kita memaparkan usahawan automotif wanita Nazatul Shima Mamat, termasuklah teknologi Mari Tracker. Ucapan ribuan terima kasih kepada semua peminat yang mengikuti 17 episod musim kedua Terokatek. Apa yang pasti, teknologi mengubah landscape dunia dan menerajui kehidupan yang lebih efisien. Terima kasih juga kepada kesemua kru Terokatek. Salam dari saya Sharon Wee, jaga diri dan kita jumpa lagi.